Justifikasi undi 18 pada PRU 15, tajuk yang diangkat dalam Darah Muda edisi 22 Mac 2021, yang mana perkara ini dah dibincang panjang tetapi dicetuskan kembali apabila dicuit oleh Yang Berhormat Tan Sri Dr. Rais Yatim melalui program Ruang Bicara di Bernama TV pada 10 Mac yang lalu, apabila beliau menyatakan bahawa undi 18 waktu ketika ini tidak praktikal, yang mana telah menyebabkan ada banyak reaksi yang diberikan dan juga beberapa pendidikan baharu yang dibentangkan berkenaan dengan sama ada undi 18 untuk musim ini boleh dilaksanakan dengan baik ataupun kita kena tunggu untuk musim yang akan datang, pada pilihan raya akan datang. Dan kenyataan tersebut diberikan komentar oleh pemimpin-pemimpin daripada MCA, Gerakan, DAP, Bersatu dan UMNO, yang mana rata-ratanya berada pada pihak yang berbeza berbanding dengan kenyataan Tan Sri Rais Yatim sebentar tadi. Tetapi dalam Darah Muda, kita nak ambil kesempatan ini untuk kita menjawab beberapa soalan yang penting, yang sangat fundamental berkenaan dengan perundangan dan juga berkenaan dengan komitmen beliau, sama ada benar kita mahukan undi 18 ini dilaksanakan ataupun mungkin beliau rasa tunggu nanti pun tak apa, yang penting selesai benda lain dulu. Itu persoalan yang kita akan jawab bersama dengan tetamu yang berada di Darah Muda ketika ini, Tuan Balasubramaniam Selvam, seorang pengamal undang-undang Peguam, dan juga bersama dengan kita di dalam talian merupakan Saudari Nur Farisha Akila Muhammad Ramdan, Ahli Jawatan Kuasa Keselamatan, Undang-Undang dan Integriti Parlimen Belia Malaysia. Tapi Tuan Balan, seperti yang kita setuju tadi, kita nak dengar dulu kenyataan daripada Saudari Farisha kita berkenaan dengan undi 18 ini, sebab kita nak tahu berkenaan dengan sejauh mana kita tahu bahawa undi 18 itu penting, dia sangat signifikan, tetapi tinggal lagi sejauh manakah belia ataupun pemimpin aktivis ketika ini benar-benar mahukan undi 18 itu dilaksanakan. Farisha, mungkin boleh kita dengarkan sedikit di awal ini reaksi dan komentar awal. Okey, baiklah. Berkenaan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Datuk Seri Rais Yatim, iaitu ketika ini Speaker Dewan Negara mengatakan bahawa undi 18 tidak praktikal. Kalau kita baca betul-betul kenyataan yang telah dikeluarkan, mengatakan bahawa undi 18 ini tidak praktikal kerana yang pertama, negara belum bersedia untuk menghadapi sistem pendaftaran yang secara alami, dan yang kedua memerlukan juga proses yang lama, yang di mana ia akan melibatkan SPR, ia akan melibatkan konstitusi untuk mengeluarkan senarai-senarai nama dan sebagainya. Bagi saya, kenyataan itu ada benar dan ada juga tidak, yang boleh kita kata bercanggah dengan apa yang telah pemimpin-pemimpin parti mengatakan. Yang pertama, kalau kita tengok, Datuk Seri Rais Yatim mengatakan tidak praktikal untuk dilaksanakan pada musim ini. Iaitu kalau nak kata memang sekarang agak terlambat lah kalau kita nak kata undi 18, sebab yang pertama undi 18 ni memerlukan satu pemerhatian yang jitu untuk kita laksanakan. Namun bagi saya tidak jadi masalah kalau kita nak laksanakan undi 18. Kita perlu banyak keterlibatan daripada pihak SPR dan sebagainya, kerana pada permulaannya dahulu pun itu soal-soal yang sangat teknikal ya, berkenaan dengan pelibatan SPR, Jabatan Pendaftaran Negara, soal perundangannya. Tetapi saya nak dengar daripada Farisha adalah berkenaan dengan apakah persepsi beliau sebagai ahli parlimen belia yang ketika ini berkhidmat di Perak. Bagaimanakah belia di Perak melihat isu undi 18 ini? Mereka nak undi 18 ataupun mereka rasa kemudian hari pun tak apa, yang penting selesai COVID dulu? Itu yang kita nak dengar. Silakan Farisha. Pada pandangan belia yang ada di Perak dan juga belia-belia yang lain, kami amat merasakan perkara ini merupakan satu inisiatif yang baik jika kita laksanakan undi 18 secepat mungkin. Kerana ia membuka peluanglah untuk belia menyuarakan pendapat dan juga suara, kerana undi 18 merupakan satu platform untuk kita ketengahkan belia dalam memilih jelas pemimpin negara. Jelas di situ bahawa kepentingan undi 18 sangat diperlukan, dan Tuan Balan juga saya kira perlukan sedikit opening statement bahawa sejauh mana undi 18 ini mendesak ataupun dia sebenarnya isu yang boleh dikemudiankan. Bagi saya mulakan dengan Perlembagaan Persekutuan lah. Ia adalah satu menetapkan bahawa negara kita mengamalkan pemerintahan melalui demokrasi berparlimen. Jadi ini adalah hak setiap rakyat Malaysia untuk mengundi. Tapi adakah wajar di dalam zaman ataupun masa kita menghadapi satu perkara yang lebih serius seperti Tan Sri mengatakan tidak praktikal? Saya rasa itu adalah satu soalan yang cukup menimbulkan pelbagai persoalan dia, sebab kita dalam setahun yang lepas
jentera-jentera kerajaan tidak berfungsi sepenuhnya kerana ramai kita ada PKP dan juga lain-lain peraturan seperti MCO yang mengekang perjalanan jentera kerajaan untuk tugas-tugas seperti biasa. Dalam keadaan itu, kita masih lagi dalam proses operasi darurat ni. Selepas 1 bulan 8, dalam tempoh masa ni kita menjalankan tumpuan kepada pencegahan COVID-19. Selepas 1 bulan 8, kita akan mula bertungkus lumus untuk bajet ataupun belanjawan 2022. Jadi dalam masa ni kita ada satu perkara utama yang lebih perlu difokuskan daripada undi 18 ni, kerana kita bergantung pada sokongan daripada jabatan-jabatan lain untuk mengemas kini kan, seperti apa wakil Beliau Wanis yang beritahu tadi, SPR. Jadi bukan ini saja undang-undang yang terlibat dalam pindahan ini adalah artikel 119/1/A, iaitu had umur diturunkan daripada had mengundi diturunkan daripada umur 21 ke 18 tahun. Tapi ini bukan secara automatik ya. Kita perlu ingat bahawa undang-undang lain juga perlu dipinda. Kita akan masuk beberapa undang-undang berkenaan dengan peraturan-peraturan pilihan raya. Betul. Tapi sebelum itu nak fokus balik kepada kenyataan Tan Sri Rais Yatim tadi. Tan Sri sebut bahawa kekangan dia ialah soal untuk meluluskan atau menggazetkan daftar pengundi. Itu satu hal. Tetapi dalam bahagian yang lain, mereka yang menyokong supaya Undang 18 ini dilaksanakan dengan segera, antara lain kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Kota Melaka yang Muhammad Pui Tiong, yang mengatakan bahawa sebenarnya ia bukan soal perundangan sangat, tapi soal laporan daripada Jawatankuasa Pembaharuan Pilihan Raya, ERC, Electoral Reform Committee, itu yang perlu diperhalusi dengan segera. Baru kita boleh buat Undang 18. So, soal perundangan itu satu hal yang lain, tapi satu lagi hal yang juga berat yang perlu diberikan perhatian ialah soal pelaksanaan pilihan raya secara keseluruhan. So, sejauh mana Tuan Balan bersetuju dengan kenyataan dua belah pihak ini? Itu saya beritahu tadi, ini bukan soal perundangan, tapi undang-undang yang diluluskan di Parlimen untuk mengurangkan umur 18 tahun, daripada 21 hingga ke 18 tahun, hanya melibatkan satu peruntukan saja, tapi kita perlu buat yang akta-akta lain, akta-akta pilihan raya, peraturan. Jadi ini melibatkan satu usul dibuat di Parlimen. Selagi Parlimen tak bersidang, undi 18 ni tidak boleh dikuatkuasakan. Saya rasa Cik Irfan sedia maklum ya, sebab undang-undang ni belum digazet, jadi tarik kuat kuasa pun belum diadakan lagi. Jadi itulah yang mana utama sekarang ni. I see. So isu priority, betul. Kalaupun bersidang Undang 18 mungkin terkemudian fokus kepada soal belanjawan 2022. Betul. Dan di situ saya nak masukkan Farisha. Sejauh mana Farisha bersetuju dengan kenyataan Tuan Balan sebentar tadi? Kalaupun Parlimen bersidang, Undang 18 ni kita kemudiankan prioriti lah belanjawan dan juga RMK. Kalau boleh saya masukkan juga dalam senarai tersebut. Jadi Farisha bagaimana? Pada pandangan saya bersetuju dengan apa yang Tuan Balan cakapkan. Seperti mana juga dengan kenyataan bahawa sebenarnya undi 18 ni bukan tak praktikal nak dijalankan, tapi cuma dengan keadaan COVID dan juga masalah ekonomi yang kita ada ni membuatkan banyak kekangan dalam kita nak melaksanakan undi 18 secepat mungkin. Baik, satu hal. Dan yang keduanya, kalau boleh juga sentuh tentang belia, ialah berkenaan dengan walaupun kehadiran mengundi itu bukan satu kesalahan, tetapi itu juga menunjukkan komitmen. Jadi kalaupun perkara itu boleh kita kemudiankan, tapi persoalan perlu kita jawab juga ketika ini Farisha ialah adakah belia committed untuk mengundi ataupun dia akan berbangkit seperti mana PRU sebelum PRU ke-14, kehadiran mengundi yang sedikit tidak merangsangkan, yang mana belia memilih untuk duduk di rumah berbanding beratur untuk mengundi. Baiklah, kalau isu berkenaan belia tidak minat mengundi itu merupakan satu isu, sebab kita tahu isu pengundi sebelum ni pun dia memang orang tak keluar mengundi. Tapi kalau kita tengok melalui pendaftaran, jika ada ni undi 18 ini, maknanya ada pertambahan sebanyak 4.7 juta kepada pengundi-pengundi negara, maksud total adalah 2.2 juta. Jadi kalau keluar sebanyak 4.7 juta ni, kalau kita nak kata 100 patuh tu memang tidak mungkin lah. Cuma kita boleh tingkatkan nilai peratusan keluar mengundi menerusi golongan belia ini, merupakan satu perkara yang saya rasa kemungkinan besar mampu menjadi orang kata kingmaker yang baru untuk siapakah kerajaan yang akan datang.
Jadi saya rasa belia agak committed, belia-belia yang di Perak dan sebagainya yang terlibat dengan persatuan, NGO yang memang aktif dengan belia, saya rasa agak committed. Cuma sama ada belia zaman sekarang yang generasi Z lebih memilih kepada calon instead of kita memilih kepada parti itu sendiri. Baik, itu persoalan lain tu. Soal calon ataupun parti saya akan bangkitkan kemudian. Tapi saya nak balik kepada Tuan Balan ni lah. Berkenaan dengan peraturan tadi. Kita ada, ini yang dibangkitkan oleh Profesor Emeritus Syed Salim Faruqi berkenaan dengan undang-undang berkaitan dengan pilihan raya tentang Akta Kesalahan Pilihan Raya 1994, peraturan-peraturan pilihan raya perjalanan pilihan raya 1991 dan juga peraturan-peraturan pilihan raya pendaftaran pemilih. Adakah boleh kalau kita laksanakan pilihan raya tanpa pindah peraturan ini? Sebab ada tak cara lain, kona lepek, supaya kita boleh skip akta-akta kecil ini, mandangkan kita nak bagi ruang kepada rakyat 18 tahun ke atas, antara 18 dan 21 untuk mengundi? Tidak boleh. Tak boleh, okey. Tidak boleh sama sekali. Sebab apa? Undang-undang tetap undang-undang. Apa-apa yang dibuat bercanggah dengan undang-undang adalah terbatal. Jadi akta pilihan raya, iaitu peraturan-peraturan pilihan raya, perlu dipindah. Ada tak banyak sangat kepindaan yang perlu dibuat ataupun minor pindaan? Contohnya sahaja. Borang A yang melayakkan pendaftaran seseorang tu masih lagi menyatakan umur 21 tahun. Borang ini adalah borang berkanun. Borang berkanun hanya boleh dipindah melalui peraturan-peraturan yang beroperasi menerusi akta induk. Akta induk adalah akta pilihan raya. Jadi kalau borang tu tak pindah, orang yang nak mendaftar pun juga susah. Dan salah satu perkara yang paling penting, kita bila ada hak mengundi ni diturunkan daripada umur 21 tahun ke 18 tahun, kita perlu ingat kita perlu pindah enactment yang melibatkan Dewan Undangan Negeri. Sebab mungkin ada calon yang nak bertanding, umur dia mungkin ialah 21 tahun, dia nak bertanding. Apabila borang-borang ni tidak dipindah, masih lagi kekal umur 21 tahun, bagaimana kita nak buatkan mereka yang umur 18 tahun ni mendaftar? Jadi itu wujudnya satu polemik. Polemik ni perlu diperalusi dengan pindaan semua undang-undang yang melibatkan pemilihan berdaftar dan juga pemilih. Seingat saya pada tahun 2019 bila kita dalam usaha untuk pindah perlembagaan untuk turun usia mengundi itu, dia berlaku dengan sangat cepat sekali. Dia lancar je, smooth je sebab semua orang bagi sokongan. Adakah boleh saya katakan bahawa ketika paling sidang nanti pada hujung tahun ini, katakan sebagai ni senario sebagai contoh, kalau kita nak bentangkan pindaan kepada peraturan-peraturan kecil, akta-akta ini, boleh juga dilaksanakan dengan tanpa makan masa yang panjang. So, ada belanjawan kita boleh selit kat situ undang 18. Possible ataupun tidak? Kita perlu ingat, dasar untuk meminda umur mengundi ni, hak mengundi ni daripada umur 1 tahun ke 18 tahun, dibawa oleh kerajaan terdahulu. Kita ada kerajaan baru. So, ini merupakan satu persoalan yang perlu ditanya pada pemimpin-pemimpin tersebut. Adakah beliau yang menjadi tonggak negara ni perlu diberikan hak mengundi itu secepat yang mungkin, memandangkan pada keutamaan isu-isu yang membelenggu negara kita. So jadi ini adalah persoalan boleh dijawab oleh kabinet sendiri ataupun pucuk pimpinan negara kita. Kita cuma boleh mengulaslah. Jadi satu lagi soal perundangan. Itu kita serah kepada Menteri Undang-Undang lah sebagai Ketua Majlis, Perdana Menteri sebagai Ketua Majlis kan, untuk menentukan urusan aturan mesyuarat itu, dan kemudian akan disahkan kepada Yang di-Pertua Dewan. Tapi satu lagi soal darurat. Ketika ini darurat itu digunakan dengan sangat baik untuk membendung COVID-19. Adakah juga boleh kita gunakan darurat ini untuk memperkenalkan ordinan supaya kita boleh bypass peraturan-peraturan yang perlukan pindaan ini, supaya kita boleh laksanakan undang 18? Kita perlu lihat ordinan darurat ni, peristiaran proklamasi ni, dia punya objektif utama untuk pandemik saja, untuk mengawal penularan, mengekang COVID-19 wabaknya. Tapi kalau kita bawa perkara ni, dia bercanggah dengan objektif undang-undang tersebut. Satu lagi, kalau apa-apa undang-undang dibuat untuk undi 18 ni, dia boleh dikuasa setakat 6 bulan, daripada 1 bulan Ogos 2021 hingga 1 bulan Februari 2022 saja. Dia punya valid dia. Okey, sah laku dia. Jadi kita nak selit-selit itu tak wujud lah. Ini isu perundangan. Kita perlu menjalani proses perundangan menurut artikel 66.
Kalau ini tak berlaku dengan sepatutnya, iaitu proses perundangan ni, maka ada orang yang akan mencabar. I see. Ini akan melibatkan isu-isu lain. Okey. Tapi untuk setakat ini kita boleh rangkumkan awal bahawa sukar untuk Undang 18 dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Setuju Tuan Balan? Ini mungkin ini perlu ditanya pada SPR sebab apa ini pemilihan ni, pendaftaran pemilih ni perlu dikemaskinikan dengan sokongan ICT SPR juga. I see. Dalam setahun yang lepas ni kita perlu tanya setakat mana SPR telah menjalankan tugas-tugasnya memandangkan kita telah disekat pergerakan melalui MCO ataupun PKP. Jadi kita perlu lihat adakah apabila mereka bekerja daripada rumah, work from home ni, mereka telah digalaskan dengan tugas mengemaskinikan senarai pemilih dan juga umur 18 ni perlu dikuatkuasakan menurut borang A. Saya rasa pendaftaran borang A tidak berlaku. Jadi dalam masa yang terdekat ni sukar dilaksanakan. Sebab ada isu perundangan dan isu fasiliti. Tapi saya nak, sekali lagi Farisha, berkenaan dengan Undang 18 ini, kita bangkitkan balik perkara yang Farisha bangkitkan sebentar tadi berkenaan dengan soal memilih calon ataupun memilih populariti. Kerana perkara itu juga dibangkitkan oleh beberapa pihak bahawa ketidakyakinan mereka kepada beliau ialah kerana soal mereka tidak boleh menghadam polisi dengan baik berbanding dengan orang yang lebih dewasa. Mereka 18 tahun baru lepas habis SPM, lebih mikir tentang lepas nak tengok movie apa, nak tengok cerita anime ke, nak tengok cerita raya. Jadi Farisha, di manakah kedudukan beliau ketika ini? Adakah trend mereka itu populariti ataupun trend mereka lebih rasional dalam memahami polisi? Okey, baik. Pada pendapat saya, ini merupakan satu isu yang memang dibangkitkan. Sebenarnya kalau kita tengok belia pada masa kini, dia lebih memilih kepada manifesto calon itu sendiri berbanding populariti ataupun parti itu sendiri. Sebab yang pertama, kenapa kebanyakan parti politik pada hari ini takut belia ini mampu menjadi, sebenarnya saya cakaplah, kingmaker kepada bakal kerajaan yang baru, kerana kami lebih melihat kepada kualiti calon itu berbanding kualiti parti itu sendiri. Jadi pada pandangan saya, kalau kita tengok kalau nak isu matang ataupun tidak, tengok anime lah, balik rumah nak main PUBG dan semata-mata, itu bukan satu-satunya isu. Kerana kematangan itu tidak dapat diukur. Boleh saja belia itu berumur 15 tahun, 16 tahun tapi dah bersikap matang. Ada je yang umur 25 belum matang lagi. Jadi kalau nak mainkan sentimen matang itu merupakan satu perkara yang dangkal, yang kita boleh sangkalkan ia. Kerana belia pada hari ini boleh saya katakan is champion of adaptation. Kita boleh adapt sesuatu yang baru, suatu pembelajaran yang baru dengan secara yang cepat. Jadi pentingnya pendidikan politik bermula daripada sekolah itu juga merupakan satu perkara yang kita kena tekankan daripada sekarang sekiranya kita nak laksanakan undi 18 ini. Ya, baik. Farisha, satu lagi, dia sebut tentang pendidikan politik. Adakah setuju saya katakan bahawa kita tak perlu undi 18 untuk GE15 atau PRU ke-15. Kita tunggu PRU 16 nanti baru kita buat undi 18 ini. Utamakan RMK, utamakan Belanjawan 2022. Tapi kita fokus kepada pendidikan demokrasi politik dulu kepada belia. PRU 16 nanti baru kita cerita tentang Undang 18 mula. Setuju? Pada pandangan saya bersetujulah sebab pendidikan politik ni merupakan satu perkara yang penting, di mana pendidikan politik ni bukan kita nak ajar parti mana yang kita kena pilih, tapi kita nak pilih berkenaan identiti bangsa itu, warga negara, apa dia perlu pilih, apa ciri-ciri yang perlu ada pada pemimpin tu. Contoh program pendidikan politik, kalau kita tak boleh nak laksanakan kat sekolah pun, kita boleh laksanakan seperti program-program luar, Akademos, Akademik Bina Bangsa dan sebagainya, merupakan satu platform yang baik sebenarnya. Kalau dulu pernah laksanakan bagaimana untuk menghadapi undi 18, saya rasa memang perlunya musim ini kita utamakan pendidikan politik dan pendidikan demokrasi dalam negara, kuatkan akar itu sebelum kita pergi kepada pelaksanaan undi 18 pada next PRU. Ya, baik. Kita kembali kepada Tuan Balan. Bila sebut tentang pendidikan demokrasi juga, antara lain yang sedang diusahakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya ialah soal kematangan demokrasi, politik, soal pemilih muda dan juga perkara-perkara yang dicadangkan melalui Electoral Reform Committee itu berkenaan dengan kesalahan pilihan raya dan sebagainya. Jadi dari sudut struktur perundangannya, adakah bersedia ataupun perlu satu rombakan pindaan besar-besaran terhadap kesalahan pilihan raya dan juga berkenaan dengan kesalahan
kesalahan financial istilahnya kesalahan kewangan dalam pilihan raya. Sebelum ni kita isytihar je 100,000, tapi belum tentu 100,000 dia pakai, mungkin lebih daripada itu. So daripada sudut perundangannya, adakah bersedia untuk berhadapan dengan perkara-perkara tersebut? Sebelum saya menjawab soalan tu, biar saya jelaskan seperti apa yang beliau Wanis kita beritahu. Beliau ni adalah tonggak negara. Mereka dah matang. Umur matang ni adalah 18 tahun ke atas. Mereka boleh berkahwin secara undang-undang civil. Mereka boleh berkontrak. Jadi nak mengatakan mereka belum matang ke apa, itu hak masing-masing. Bila mereka mencapai umur 18 tahun, matang atau tidak bukan dilihat daripada segi mereka bersedia, tetapi undang-undang telah membenarkan mereka untuk melibatkan diri dalam perkara-perkara yang penting. Okey, itu satu. Lepas tu kita balik pada peruntukan perundangan. Ini kita kalau setiap hak ni dilibatkan dengan undang-undang, maka kita akan melemahkan semangat belia ni yang menjadi tonggak negara kita dalam revolusi 4.0, di mana semuanya kita kejar mengejar dalam artificial intelligence. Okay? Jadi kita perlu memberikan mereka ruang untuk melibatkan diri dalam arena politik, memandangkan ini dipanggil succession plan. Maka pemuda-pemudi ni yang bakal akan menggalas tugas mereka sebagai wakil-wakil rakyat, ada yang nak bertanding, ya, bukan saja menjadi pendaftar pemilih ataupun pengundi, mereka juga nak menjadi wakil-wakil rakyat yang muda. Kita telah pun lihat pada kerajaan terdahulu. Tapi kematangan tu itu adalah soal subjektif. Saya nak soalkan juga berkenaan daripada pengalaman Tuan Balance ni sebagai pengamal undang-undang. Sejauh mana mereka yang berusia 18 tahun ke atas ini, dan antara 18 hingga 21 lah khususnya, betul-betul menggunakan hak perundangan mereka? Adakah mereka masih lagi terumbang-ambing? Sebab katakan tadi umur 18 sudah pun diberi hak perundangan, mereka boleh sign kontrak, mereka boleh bernikah dan sebagainya, tetapi adakah mereka betul-betul bertanggungjawab? Ataupun sebenarnya itu hanya ruang, tapi tak semestinya ruang itu mereka perlu pakai serta-merta. Tidakkah wajar mereka tunggu matang sikit lagi baru mereka? Ini terpulang pada pendedaan dan pencapaian akademik dia. Kalau lebih banyak pencapaian lebih tinggi pencapaian akademiknya, maka mereka ingin memainkan peranan yang lebih penting, dan kesedaran undang-undang, pematuhan undang-undang adalah lebih baik. Jadi sesiapa yang saya bukan nak kata kalau tak bersekolah tu tak pandai, tapi dia tahu hak dia. Jadi perkara yang berkaitan dengan salah laku pilihan raya, saya rasa masa usia yang muda tak akan berlaku. Mereka lebih semangat dia berkobar-kobar untuk berkhidmat untuk kehendak rakyat. Itu saya tidak mahu ulaskan. Ini sensitif. Baik, saya faham. Terima kasih Tuan Balan. Terusnya Farisha, mungkin terakhir ini ialah bila kita sebut tentang umur 18, mereka bukan sahaja mengundi, mereka juga boleh mencalonkan diri untuk bertanding dalam pilihan raya. Dan di akhir ini mungkin Farisha boleh tekankan atau ada perkara nak sampaikan kepada penonton, sejauh manakah daripada perbincangan kita tadi, kita betul-betul nak push ataupun nak kedepankan calon-calon muda yang mungkin seawal usia 18 tahun. Apakah persediaan yang mereka perlu laksanakan? Sebab Farisha sendiri dah jadi ahli parlimen, belia. Parlimen jugalah, walaupun parlimen belia. So kepada mereka yang muda ini, apakah persiapan awal secara ringkas? Silakan. Okey, baiklah. Persiapan awal sekiranya ingin menjadi calon ataupun persiapan awal sekiranya untuk mengundi, yang pertama adalah anda perlu orang kata ilmu pengetahuan yang luas. Yang pertama, takkanlah kita nak pergi depan, nak bercakap, bermanifesto dengan orang kata dah ada yang kosong. Jadi kita perlu ada pengetahuan terlebih dahulu, pengetahuan tentang politik, pengetahuan tentang demokrasi, pengetahuan tentang kenegaraan, itu yang penting. Yang ketiga, yang seterusnya, yang kedua, kita perlu melihat apa yang rakyat perlukan sekarang dan apa yang belia perlukan sekarang. Tidak menjadi masalah sekiranya belia sekarang yang baru 18, 19 ingin mencalonkan diri mereka untuk menjadi seorang wakil rakyat ataupun orang kata wakil DUN di kawasan masing-masing. Kerana saya rasa itu bila orang kata penganalisis politik, saya ambil kata-kata penganalisis politik, Dr. Siva pernah mengatakan dengan adanya Undi 18 ni, golongan muda ini diberi kebebasan
untuk memilih dan untuk memimpin. Jadi sekiranya perkara ini kita ketengahkan, kemungkinan pemimpin-pemimpin yang muda ni punyai pemikiran yang lebih fresh, idea-idea yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat dan juga kedamaian negara kita pada masa depan. Faisal. Jelas bahawa perlu ada kefahaman politik dan juga demokrasi yang mendalam. Dan mungkin yang terakhir sekali, Tuan Balan, bagaimana mengimbangkan keperluan perundangannya. Mereka ni ada hak perundangan, tapi dalam masa mereka juga ada hak untuk menegakkan kerajaan demokrasi berparlimen yang wajar. So, apakah pesanan akhir Tuan Balan? Pesanan akhir untuk seseorang yang berumur 18 tahun ke ataupun yang muda ni nak menjadi calon kurang daripada 21 di antara lingkungan 18 tahun dan 21 tahun, kita perlu pinda peruntukan artikel 47 Perlembagaan Persekutuan. Saya rasa kita tak meminda peruntukan tersebut. Ia masih lagi mengekalkan calon yang bertanding tu umur dia perlu 21 tahun. Jadi kita balik pada diskusi pokok dalam sesi ni, adakah ianya wajar undi 18 ni ditangguh buat sementara? Okey, saya rasa ini tepuk dada tanya selera. Okey, apa yang penting? Sama ada peruntukan kewangan untuk kita memerintah kerajaan kita untuk setahun lagi, ataupun kita bagi peruntukan kepentingan kepada undi 18. Lagipun kalau tiada aral melintang, kita akan kena sabarlah hingga tempoh yang 5 tahun ni untuk pilihan raya yang akan datang, iaitu 2023. Dalam tempoh ni, sebelum tempoh ni, mungkin SPR mempunyai kebolehan, fasiliti, infrastruktur untuk mengemaskinikan. Jadi ini terlalu awal untuk kita membuat apa-apa kesimpulan. Baik, terima kasih Tuan Balan dan juga Fahisha bersama kita Darah Muda. Dan akhir tu, ketika ini pastinya akhir sekali ialah terus sabar. InsyaAllah kita akan laksanakan tahun 18 sebaik mungkin. Tebuk daya tanya selera. Jaga daftar vaksin, jaga SOP, duduk di rumah kalau tak ada apa-apa. Jumpa lagi di Darah Muda. Sekian daripada saya, Irfan Faruqi.